Pengenalan adat resam yang pertama. Adat resam juga dikenali sebagai tradisi. Ia adalah undang-undang atau hak yang tidak bertulis dalam sesebuah masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun sejak sekian lama dan diwarisi oleh nenek moyang. Ia adalah sesuatu yang ramai orang lakukan dan telah dilakukan untuk jangka masa yang lama. Biasanya datang dari sesebuah negara, budaya, zaman atau agama sama. Jika ada sesuatu yang biasanya dilakukan dengan cara yang sama, ia mungkin boleh dikatakan sebagai adat kebiasaan dalam melakukan sesuatu. Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Setiap kaum mempunyai adat resam dan kebudayaan masing-masing yang boleh diamalkan dengan aman dan damai. Adat secara umumnya didefinisikan sebagai suatu aturan dan cara hidup yang merangkumi segala tingkah laku, kepercayaan dan sebagainya. Ianya juga satu peraturan yang diamalkan secara turun-temurun dalam masyarakat sehingga menjadi suatu hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Peraturan ini menjadi kebiasaan dan tabiat manusia semula jadi serta kemestian yang diikuti dari satu generasi ke generasi yang lain. Bagi mengekalkan tradisi sesuatu kaum itu, adat ialah peraturan yang sudah lama diamalkan yang merangkumi seluruh aspek kehidupan seperti kelahiran, perkahwinan dan kematian. Adat resam merupakan kebiasaan cara hidup yang diamalkan oleh sesuatu masyarakat yang dapat menggambarkan corak budaya masyarakat tersebut. Di Malaysia, adat resam dan kebudayaan dapat dilihat dalam kehidupan bagi setiap ras seperti adat resam masyarakat Melayu, Cina dan India. Contoh-contoh adat resam. Setiap adat resam yang diamalkan mempunyai keunikan tersendiri dan melambangkan sesuatu bangsa tersebut. Bermula dari adat perkahwinan yang diwarisi secara turun-temurun. Banyak perkara dilakukan sebelum memulakan majlis sehingga selesai. Tetapi yang jelas sekali, kita boleh lihat iaitu adanya adat merisik dan melamar sebelum bertunang. Mempunyai barang-barang hantaran dalam bilangan yang ganjil dan majlis perkahwinan dimulakan secara akad nikah. Bagi adat kematian pula, adat tradisi ini dipraktikkan secara meluas dalam masyarakat lingkungan. Amalan adat dan tradisi ini adalah melalui pengetahuan dan pengalaman generasi terdahulu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai contoh, apabila berlaku kematian, keluarga si mati tidak akan makan di rumah selagi upacara pengubumian jenazah, dimandikan, dikafankan dan disembayangkan, dan kenduri arwah diadakan selama 3 hari atau seminggu. Seterusnya bagi adat kelahiran pula, si ibu akan menjalani pantang selama 40 hari, rambut bayi akan dipotong dalam majlis cukur jambul dan uri bayi akan ditanam di kawasan perumahan yang sempurna. Secara umumnya dapatlah dikatakan masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum ini sangat kaya dengan pelbagai adat yang diwarisi dari turun-temurun. Dan mengamalkan, terdapat pelbagai kesan yang dapat diperolehi melalui pengalaman adat tradisi ini. Secara amnya, pemeliharaan identiti budaya Melayu kerana dapat membantu masyarakat untuk terus menghargai dan menyambungkan hubungan melalui warisan budaya. Selain itu, dapat memelihara nilai-nilai tradisional dalam masyarakat Melayu seperti membentuk nilai hormat menghormati, sopan santun, sifat kekeluargaan dan kesederhanaan serta nilai-nilai agama dalam diri seseorang individu. Akhir sekali, dapat memperkuatkan lagi ikatan sosial dengan membantu menciptakan rasa persatuan dan perpaduan serta memupuk rasa hormat menghormati dan saling membantu antara satu sama lain. Namun begitu, pada era globalisasi kini terdapat pelbagai cabaran dalam mengamalkan adat resam. Antaranya ialah kelemahan jati diri kerana kurang memahami susur galur bangsa dan budaya dalam gagasan sejarah yang panjang dan bersambungan. Kelemahan dalam memahami sejarah memberi kesan kepada rasa sayang kepada masyarakat, bangsa dan juga negara. Selain itu, kelemahan pegangan Islam juga menjadi cabaran terbesar dalam mengamalkan adat resam Melayu.
Hal ini dapat dikukuhkan kerana adat dan budaya yang diamalkan berteraskan dengan akidah Islam, rasional dan toleransi dalam Islam, pandangan sejagat orang Islam, fahaman ahli-ahli sunnah wal jamaah, ciri-ciri kedamaian dan kesenian dalam Islam yang menjadi asas utama dalam pengamalan adat resam. Oleh itu, kewujudan segelintir masyarakat Melayu yang mempunyai kelemahan dalam memahami pegangan agama agak tergugat dengan beberapa fenomena seperti kurang prihatin dan peka atas sesuatu syubha yang banyak mengelilingi kehidupan hari ini, bermula dari aspek makanan, minuman maupun pakaian. Akhir sekali, pengaruh globalisasi yang semakin meluas. Dengan adanya pertukaran budaya yang teras dengan budaya luar, masyarakat semakin terdedah dengan nilai-nilai dan tradisi luar yang bertentangan dengan adat resam tempatan. Globalisasi juga membawa pertukaran gaya hidup yang maju, menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk hidup dengan cara yang lebih moden berbanding tradisional yang semakin kurang diminati dan dipinggirkan. Terdapat pelbagai cabaran untuk mengekalkan budaya adat resam Melayu. Oleh yang demikian, cadangan yang boleh dilakukan untuk mengatasi cabaran ini ialah melalui pendidikan dan kesedaran masyarakat. Ianya boleh menjadi kunci utama dalam mengatasi situasi ini. Pendidikan formal dan informal harus memberi penekanan kepada nilai adat resam dalam kalangan pelajar sekolah, universiti dan dalam kalangan masyarakat generasi muda agar dapat mempelajari dan menghargai adat resam. Justru itu, dengan memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan adat resam juga penting pada masa kini. Penggunaan media sosial, laman web dan aplikasi digital dapat membantu dalam menyebarkan informasi mengenai adat resam dengan tepat dan meluas. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, ini adalah cara yang efektif dan dapat menarik minat generasi muda dan mengajak mereka untuk terlibat dalam mempelajari dan mempraktikkan adat resam. Akhir sekali, melibatkan generasi muda dalam usaha pelestarian adat resam adalah sangat penting. Mereka perlu diberi ruang dan kesempatan untuk melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan kebudayaan serta didorong untuk menghayati dan mempraktikkan adat resam. Tuntasnya, pelbagai usaha boleh dilaksanakan untuk mengatasi cabaran dalam mengekalkan adat resam yang semakin musnah dan hilang di telan zaman. Korang mesti nak tahu lebih lanjut tentang adat resam dalam peradaban Melayu kan? Kita ada kelahiran, kematian, perayaan dan perkahwinan. So kalau korang nak tahu, sekejap lagi kita tunjuk, okay? Stay tune. So sekarang ni kita nak cari beberapa orang untuk tanya pasal adat resam. Jom kita cari mangsa. Hai. Ya, Nak tanya sikit boleh? boleh. Apa pendapat anda tentang adat resam Melayu pasal kelahiran? Adat resam Melayu tentang kelahiran. Pada pendapat saya, biasanya adat resam Melayu yang dilakukan apabila lahirnya seorang bayi akan diazankan dan dihormatkan mengikut jantina. Lepas tu, bila macam capai umur 4 bulan ataupun 6 bulan akan diadakan akikah untuk memberi tahu kepada orang tentang bayi tersebut. Maknanya bayi tu maksudnya ada lah lahirnya seorang bayi di kawasan tu. Macam tu. Lepas nak bagi kehidupan bayi tu menjadi lebih berkat. So kita bagi rezeki ke orang lain supaya mendoakan kesihatan bayi tersebut. Terima kasih. So kita nak cari lagi beberapa orang untuk kita tanyakan tentang adat resam. Jom. Assalamualaikum. Salam. Nak tanya pendapat anda tentang perkahwinan dalam adat resam. Pendapat saya tentang perkahwinan dalam adat resam. Adat resam ni tentang perkahwinan, dia boleh dikatakan budaya daripada nenek moyang kita yang turun-temurun sampailah ke cucu cicit dia, sampai ke generasi kita lah. Tapi ada setengah yang kata boleh diguna pakai, ada setengah yang terus ditolak. Tapi benda tu still yang kata buat, orang-orang kita tetap buat sampai sekarang. Okey, lagi boleh tak bagikan contoh?
Contoh untuk adat resam perkahwinan ni yang saya tahulah, salah satunya adalah merisik. Lepas tu yang selalu pengantin buat rences mawar. Lepas tu kalau dekat negeri Johor dia famous dengan duit tol. Duit tol. Apa tu? Duit tol ni adat yang mana sebelum pengantin lelaki nak masuk ke rumah pengantin perempuan, ahli keluarga pengantin perempuan akan beratur kat depan rumah, halang dia orang tak bagi lelaki masuk selagi dia tak bagi duit dekat setiap ahli keluarga. Itu adat Johor lah. Ada setengah negeri buat juga, contoh macam Negeri Sembilan ada buat, Melaka ada buat. Lepas tu dalam perkahwinan ni juga ada orang panggil adat pepatih. Kalau Negeri Sembilan punya adat pepatih ni maksud dia adat yang dia tidak boleh berkahwin dengan sekutu. Maksudnya macam sepupu kan, sepupu. Macam kau ada sepupu kau kan, so tak boleh kahwin dengan keluarga masing-masing lah. Darah daging sendiri. Ya, betul. Okey, terima kasih. Itu sama. Okey kawan-kawan, jadi kita dah tahu beberapa adat resam tentang kelahiran dan perkahwinan. So kita nak korek lebih dalam lagi tentang adat resam yang ada di tanah Melayu kita. Jom kita cari. Hai, sebentar saya nak soalan. Boleh? Okey, apa yang awak tahu tentang perayaan di negara kita? Okey, dalam masyarakat Melayu biasanya kita merayakan Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Biasanya itu buat apa? Biasanya umat Islam disunatkan mandi sunat Aidilfitri. Lepas tu memakai pakaian yang baru, bersih dan berwangi-wangian serta bersarapan terlebih dahulu sebelum menunaikan solat Aidilfitri di masjid. Apa tu? Nanti selain dua hari raya tu? Selain daripada Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha, umat Islam juga dalam kalangan masyarakat Melayu merayakan Hari Hijrah atau awal Muharram, iaitu tahun baru dalam kalender Islam, tahun Hijrah. Sama-sama. Okey, sekarang kita bersama dengan orang terakhir. Okey, apa yang anda tahu tentang adat resam orang Melayu yang masih diamalkan tentang kematian? Pada yang saya tahu, adat resam orang Melayu yang masih diamalkan, antaranya salah satu antara ahli keluarga si mati meminta maaf serta meminta masyarakat menghalalkan hutang si mati atau beritahu keluarga si mati tentang hutang yang si mati ada. Yang kurang diamalkan? Yang kurang diamalkan antaranya ahli keluarga si mati yang terdekat lalu lalang di keranda sebanyak 3 atau 7 kali. Ini untuk menghilangkan rindu keluarga si mati terhadap si mati. Okey, jadi itu sahaja beberapa adat resam yang generasi muda sekarang perlu tahu. Tapi tidak semua adat resam orang Melayu pada masa kini mengikut ajaran agama Islam.